Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi dalam sesi perkongsian belajar ilmu faraid. Kita masih membincangkan tentang waris faraid. Kali ini kita akan cuba sama-sama untuk menyentuh tentang dua orang berkaitan dengan ashabul furud, masih lagi dalam kategori waris yang mendapat secara portion, dan kita akan menghuraikan adik-beradik si mati yang bersambung dengan ibu yang sama, iaitu saudara perempuan seibu dan saudara lelaki seibu. Kita akan huraikan secara bersama kerana kedua-duanya mendapat portion yang sama. Tiada perbezaan antara lelaki atau perempuan. Dalam bahasa mudah, tiada berlaku gandaan ratio 2:1 seperti mana yang berlaku kepada adik-beradik kandung ataupun adik-beradik sebapa. Yang mana kalau berlaku kombinasi antara lelaki dan perempuan, yang lelaki akan double 2 dan perempuan akan maintain satu bahagian. Tapi dalam adik-beradik seibu, perkara ini tidak berlaku. Itu ada nas yang tersendiri yang kita akan sentuh sebentar lagi dalam siri kali ini. So, mereka ialah saudara lelaki seibu yang berhubung dengan si mati atas ikatan persaudaraan disebabkan ibu yang sama dan ayah yang berbeza. Mungkin ibu pernah berkahwin sebelum ini, ada zuriat, dan kemudian berkahwin baru ada zuriat yang lain, maka jadilah mereka adik-beradik seibu. Begitu juga dengan saudara perempuan seibu. Saudara adik-beradik perempuan seibu sama ada kakak ataupun adik perempuan yang bersambung dengan si mati melalui ibu yang sama. Mereka ini mendapat bahagian yang sama dalam faraid. Ada 3 situasi ataupun 3 keadaan yang meletakkan syarat bagaimana adik-beradik seibu sama ada lelaki ataupun perempuan mendapat faraid harta pusaka. Pertama sekali ialah 1/6, yang kedua ialah 1/3 dan yang ketiga ialah mereka tidak mendapat harta pusaka. Perlu diingat, ini juga sebahagian daripada bagaimana Islam menjaga kebajikan hubungan adik-beradik, walaupun agak jauh, walaupun dianggap mungkin adik-beradik tiri, tetapi tetap juga mendapat sedikit habuan, tapi mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Mari kita tengok yang pertama sekali ialah 1/6. Apabila 1/6 maksudnya bilang ni portion itu agak sedikit. 1/3 portion itu akan berkembang besar. Syarat dia mudah, iaitu hanya seorang. Maksudnya sama ada ianya lelaki ataupun perempuan. Kalau bilangannya seorang, hanya layak untuk mendapat 1/6. Bila situasi tambahan ataupun syarat tambahan, pastikan si mati tadi tidak ada bapa, tidak ada datuk, tidak ada anak sama ada lelaki atau perempuan kepada si mati, atau cucu daripada anak lelaki. Cucu ni lelaki ataupun perempuan. So, adik-beradik tadi apabila memenuhi syarat ini, bilangan dia seorang layak untuk mendapat 1/6. Yang kedua, adik-beradik seibu si mati layak untuk mendapat 1/3. Bila lawan sahaja yang ke atas, kalau di sana bilangannya seorang. Untuk keadaan yang kedua, apabila adik-beradik si mati ada 2 ataupun lebih, ada 2 orang adik-beradik seibu ataupun lebih, dan syarat yang di belakang ni pun hampir sama, iaitu si mati tadi sudah tidak ada ayah, si mati tadi tak ada datuk, si mati itu tidak ada anak, tidak ada zuriat lelaki atau perempuan, atau si mati tidak ada cucu atau daripada anak lelaki atau perempuan. Seterusnya, apabila kita tengok yang ketiga ini ialah apabila syarat yang belakang ini wujud salah seorang daripada mereka. Contoh kita tengok kat sini, si mati mempunyai bapa, datuk, anak atau cucu daripada anak lelaki. Maksudnya berlawanan daripada syarat-syarat yang di atas tadi. Dalam keadaan ini, adik-beradik seibu tidak mungkin mendapat harta pusaka ataupun dianggap sebagai terhalang daripada memperolehi faraid. Sebab orang-orang ini lebih utama untuk memperolehi harta pusaka tersebut. Kita teruskan kepada adakah sumber ataupun nas yang berkaitan. Dalil yang dimaksudkan ialah daripada surah An-Nisa ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus.
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Yang bermaksud, dan jika si mati yang diwarisi itu lelaki atau perempuan yang tidak meninggalkan anak atau bapa dan meninggalkan seorang saudara lelaki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi setiap seorang daripada keduanya ialah 1/6. Situasi pertama kita cerita tadi, 1/6. Kalau pula mereka, saudara-saudara seibu itu lebih daripada seorang, maka mereka bersekutu pada 1/3 dengan mendapat sama banyak lelaki dan perempuan. Tidak dibezakan jika ada gabungan antara lelaki dengan perempuan. Sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya, wasiat-wasiat yang tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudarat kepada waris-waris. Tiap-tiap satu hukum itu ialah ketetapan daripada Allah. Dan ingatlah, Allah amat mengetahui lagi amat penyabar. Jadi, ini adalah ayat yang menjadi rujukan dan dasar kepada pembahagian faraid kepada adik-beradik seibu bagi si mati. Sama ada lelaki atau perempuan, tapi mudah saja. Sama ada dapat 1/6, sama ada dapat 1/3 mengikut syarat yang ditetapkan. Tapi kalau ada orang-orang yang lebih berhak, maka mereka dinafikan ataupun tidak dapat hak mereka. Okay. Kita berpindah kepada contoh-contoh kes yang melibatkan adik-beradik ataupun saudara lelaki perempuan seibu. Yang pertama, kita ambil contoh yang mudah. Seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah seorang saudara perempuan seibu sahaja. Cek, tidak ada waris lain. Maksudnya dia berhubung dengan ibu yang sama, ibu pun sudah tidak ada. Kalau ada pun ibu ada bahagiannya sendiri. Dalam kes ini, saudara perempuan I ni seibu, maksudnya hanya layak untuk mendapat 1/6. Kenapa? Kerana bilangannya seorang. Ya. Jadi apabila ada satu pecahan seperti biasa, kita kata nombor bawah ini akan dijadikan sebagai base number. So sahamnya caranya ialah base number ini akan dibahagikan dengan pembawah ini dan akan didarab dengan 1, maka jadilah dia 1. Total 6, tolak dengan 1, maka berbaki 5 yang perlu diserahkan ke Baitul Mal menurut mazhab Syafi'i. Kita berpindah kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ada 2 orang. Seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah seorang saudara perempuan seibu dan seorang saudara lelaki seibu. Dalam kes ini, kita perlu detailkan sebab ada 2 orang. So, yang lelaki dan perempuan, jika mereka adalah adik-beradik seibu, mereka akan berkongsi pada bahagian yang sama iaitu 1/3. So, kita buat macam tadi. Kalau ada 1/3 di sini, maksudnya total adalah 3 dan ada berbaki lagi 2. Okay. Kemudian, pecahan ini ataupun saham ini perlu diselaraskan kerana apa? Kerana satu bahagian ini tidak boleh dibahagikan kepada 2 kepala. Oleh itu, perlukan kepada penyelarasan ataupun diistilahkan dengan tashih. Caranya ialah kita darabkan dengan bilangan kepala waris yang ada di sini, iaitu 2. Kita mulakan di bawah, 3 darab 2 bersamaan dengan 6. Bila bawah pun darab dengan 2, atas pun didarabkan dengan nombor yang sama. 1 darab 2 bernilai 2. 2 darab 2 bernilai 4 untuk baki tadi. Kemudian barulah kita dapat bahagikan 2 tadi kepada setiap seorang waris, iaitu adik-beradik saudara perempuan akan dapat 1/6, saudara lelaki juga akan dapat 1/6. So barulah pecahan ini dianggap perfect untuk didarabkan dengan harta sebenar si mati. Kita berpindah kepada contoh yang ketiga. Seorang perempuan meninggal dunia dan warisnya ialah seorang anak lelaki, dia ada anak lelaki dan seorang saudara lelaki seibu. Adik-beradik seibu. Okey. Dalam keadaan ini, yang paling kuat ialah anak lelaki. Anak lelaki kepada si mati akan dapat secara keseluruhan harta asabah, iaitu 1/1 perfect. Bila anak lelaki ini adalah paling kuat, maka adik-beradik lelaki seibu kepada si mati tidak layak untuk mendapat harta pusaka. Tidak perlu dipersoalkan. Okey, itu yang ketiga. Dan yang terakhir sekali, kita tambahkan sedikit waris. Okey. Seorang perempuan meninggal dunia dan warisnya ialah suami, seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan seibu. Okey. Sekali lagi kita kata, yang menjadi fokus kita pada siri ini ialah adik-beradik perempuan. Disebabkan si mati ada zuriat, maka saudara perempuan tadi akan
terhalang. So, waris yang hanya layak adalah suami, saya dapat 1/4. Kita pernah belajar. Kenapa 1/4? Kerana si mati meninggalkan zuriat. Anak perempuan mendapat setengah. Kenapa setengah? Kerana si mati tinggalkan seorang sahaja anak perempuan. Dua gabungan pecahan ini perlu diselesaikan untuk mencarikan gandaan sepunya yang sama, iaitu 4. Dan saham bagi setiap waris ialah 4 bahagi 4 darab 1 bersamaan 1. 4 bahagi 2 iaitu 2 darab 1 bersamaan 2. Itu adalah bahagian untuk suami dan bahagian untuk anak perempuan. Total di sini baru berjumlah 3, sedangkan keseluruhan berjumlah 4. So, berbaki lagi ada satu bahagian yang sekali lagi perlu diserahkan ke Baitul Mal menurut mazhab Syafi'i. Ya. So, itulah dia bahagian yang telah ditetapkan dalam hukum faraid berkaitan dengan adik-beradik lelaki dan perempuan seibu. Mudah sahaja, ada 3 keadaan, 2 secara fardu dan 1 secara terhalang. 2 yang fardu yang tetap itu ialah 1/6 dan juga 1/3. Mudah-mudahan mendapat manfaat untuk bahagian kali ini. Untuk itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.